Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba. Alhamdulillah ini adalah rakaman di Kuala Terengganu. Kita masuk episod kedua, iaitu kejap ya, baru nak menyapu. Iaitu tajuknya lepas mati pun berangan-angan. Kita tengok buku ini. Tajuk buku ini ialah Lepas Mati Pun Berangan-angan. Buku yang tadi juga, iaitu Ini Allah Suka. Dia ceritakan di sini manusia memang sifatnya suka berangan. Bohonglah kalau anda mendakwa diri tidak pernah berangan. Semua orang berangan. Kita tengok sabda Nabi SAW, maksudnya kalau anak Adam memiliki harta penuh satu lembah, pasti dia suka jikalau dapat tambah yang kedua. Tiada satu pun yang dapat memenuhi kehendak anak Adam melainkan tanah sahaja, iaitu kematian. Allah menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dia nak cerita di sini ialah mayat ni sebenarnya pun ada angan-angannya. Jangan ingat orang mati mayat ni tak ada angan-angan. Selepas mati pun kita tetap akan berangan-angan. Bukan sebelum jasad kita di kampus tanah, kita sudah mula berangan-angan. Ini sebelum di ke bumi itu dah ada angan-angan. Cuma kita tak dengar. Sabda Nabi. Semasa jenazah disiapkan lalu diusung di atas tengkuk diusung, maka kita, jika dia orang soleh, pasti dia berkata, segerakan aku. Sekiranya dia orang jahat, dia akan berkata pada kaum keluarganya, aduhai celakanya, kemanalah hendak kamu membawaku. Rintihan didengar oleh semua makhluk kecuali manusia saja. Kalaulah manusia dapat dengar, pasti mereka pengsan. Ini hadis, maksud hadis riwayat Bukhari. Maknanya apa angan-angan dia? Dia nak segerakan dikebumikan. Ini kalau orang yang soleh. Kalau orang jahat, dia kata, aduhai celaka, ke mana kamu nak bawa aku? Inilah rintihan semua makhluk yang mati, manusia ya, sama ada baik atau jahat. Jadi yang berbeza angan-angan semasa hidup masih ada harapan untuk dijadikan kenyataan. Masa hidup bolehlah angan-angan itu dijadikan menjadi kenyataan. Sedangkan apabila dah mati, hanya dia merupakan khayalan semata. Tidak mengapa jika berangan itu mayat orang soleh. Kalau mayat orang soleh tak ada masalah. Tetapi dia dapat kecap nikmat yang bahagia. Mungkin nikmat lambat diterima atau nikmat itu cuma sedikit. Jadi berangan kalau boleh beramal lagi untuk mendapat nikmat lebih mewah. Tetapi malang sungguh jika angan-angan itu mayat yang jahat. Ini kalau angan-angan itu mayat yang jahat, maka suatu yang amat rugi. Baik, kita lihat. Kita lihat sekejap di sini, ada 3 angan-angan orang yang baik. Jenazah yang baik. Pertama, berangan-angan agar disegerakan kiamat. Dalam hadis disebut, hadis panjang Rasulullah sabda, maksudnya lalu terdengar suara dari langit, bentangkanlah untuknya arwah orang soleh dalam kubur hamparan syurga. Pakaikannya dengan pakaian syurga dan bukakan satu pintu syurga untuknya. Maka berhamburan keluar bau syurga, diperlihatkan syurga kepada seluas jauh mata memandang. Kemudian muncul seorang berwajah cantik berbau harum berkata padanya, bergembiralah dengan segala membahagiakan kamu. Inilah hari yang inilah untuk kamu sebagaimana yang dijanjikan. Dia berkata, siapa awak? Akulah amal soleh kepada kamu. Lantas dia berkata, Tuhan muliakan kiamat. Mulakan kiamat. Ini riwayat Baihaqi dan Al-Hakim. Maknanya orang-orang yang soleh ni dia berangan-angan untuk mendapat ciuman syurga dan nak dapat pakaian syurga, hamparan syurga. Jadi
Maknanya kalau yang dah mati tu dia kena tunggu hari kiamat dahulu. Lepas kiamat baru boleh pergi ke syurga. Itu angan-angan yang tercapai. Angan-angan yang akan dilaksanakan oleh Allah kerana kesolehannya. Yang kedua, berangan-angan dapat memberitahu ahli keluarga yang masih hidup. Sabda Nabi, maknanya orang mati ni kalau boleh, dia nak pergi kat dunia balik nak cerita balasan yang dia dapat berkat daripada dia melakukan amal soleh. Dia nak beritahu pada keluarga dia. Kita dengar sabda Nabi, maksudnya apabila arwah mukmin melihat segala nikmat diperlihat dalam kubur, lantas dia berkata, biarkan aku pergi memberitahu berita gembira ini kepada ahli keluargaku yang masih hidup. Karena dia nak beritahu, dia nak minta izin pada Allah supaya Allah hantar dia ke dunia. Nak beritahu ni, dia dapat berita gembira berkat amal soleh dia. Lalu dikatakan padanya, duduklah tenang-tenang di sini, riwayat Ahmad. Malaikat kata, duduk kat sini dulu. Belum lagi, tak boleh pergi dah ke dunia. Jangan lupa begitulah juga keadaan. Okey, ini satu ya. Satu angan-angan dia. Yang tadi angan-angan nak segera kiamat. Yang kedua angan-angan nak balik semula, nak jumpa keluarga yang hidup untuk memberitahu bahawa dia mendapat nikmat di alam barzah. Tapi semua ni tak boleh dah. Bila dah mati, dia tak akan bangkit lagi ke dunia. Dan rohnya tak balik dah ke dunia. Yang ketiga, apa angan-angan orang yang baik? Berangan dapat mati syahid berkali-kali. Ini bagi orang yang mati syahid, dia berangan-angan untuk mati syahid berkali-kali. Tak ada seorang pun yang masuk syurga ingin kembali ke dunia kerana segala ada di dunia tiada apa-apa nilai baginya, melainkan orang syahid. Orang yang mati syahid di jalan Allah, dia berangan-angan nak berperang lagi. Nak syahid berpuluh kali setelah menyaksikan keadaan kemuliaan yang diterimanya. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Apakah angan-angan orang jahat? Tadi orang baik ada 3. Nak segera kiamat supaya dapat kecapi nikmat syurga, nak beritahu ahli keluarga bahawa yang masih hidup dia dapat nikmat, nak tunjuk buatlah amal soleh. Yang ketiga, berangan orang yang mati syahid nak mati syahid lagi. Okey. Apakah angan-angan arwah yang jahat? Pertama, angan-angan keluarga yang jahat ialah dapat solat biarpun 2 rakaat. Astagfirullah ya, innalillah, sedih kita ya. Iaitu astagfirullahalazim. Berangan orang-orang roh-roh yang jahat ini, dia berangan biar dia nak solat biarpun 2 rakaat, nak hidup balik. Suatu hari Rasulullah melewati satu kubur. Siapa tuan kubur ini? Nabi tanya. Sahabat jawab, si Fulan. Lantas Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat solat lebih dia sukai daripada seluruh dunia kamu. Riwayat At-Tabarani. Jadi angan-angan mereka nak, sebab dah kurang amal soleh ni, banyak buat jahat, dia nak minta Allah beri peluang dia nak sembahyang 2 rakaat pun tak apa dah. Tapi angan-angan itu tidak akan tercapai. Dah terlambat. Jadi semasa kita hidup dan sihat, buatlah solat banyak-banyak, buatlah amal soleh. Yang kedua, berangan dapat bersedekah. Allah mengingatkan kita, belanjakanlah sebahagian rezeki yang kami berikan pada kamu sebelum seseorang kamu sampai kepada ajal maut kepadanya. Pada saat itu dia akan merayu, wahai Tuhanku, alangkah baik kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu yang sedikit saja, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang soleh. Ini surah Al-Munafikun ayat 10. Bermakna Allah tunjukkan dalam surah Al-Munafikun, ya sahabat boleh refer balik, rujuk balik ayat ke-10 surah Al-Munafikun, di mana orang yang jahat ini, roh yang jahat ini nak minta ketika nak diambang ajal, nak ambil nyawa, saat tu dia merayu, wahai Tuhan, alangkah baik kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku ke suatu masa sedikit saja supaya aku nak bersedekah. Ya, sudah terlambat. Yang ketiga, akhir sekali, berangan-angan dapat buat kebajikan. Orang yang jahat ini, roh yang jahat ini, dia angan-angan nak buat kebajikan. Allah mengingatkan kita, surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Ya, sahabat tengok. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang antara mereka, lalu mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalilah daku ke dunia supaya aku dapat mengerjakan amal yang soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Maknanya, bila dah nak ambang maut ni, ya dah nak sampai ajal, dia minta dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak buat amal yang soleh yang dia tak kerjakan dahulu. Dia menyesal habis-habis. Jadi jangan kita menjadi orang yang menyesal. Kesimpulannya,
Jom berangan-angan, biar semasa hidup bukan selepas mati. Kita akan tetap berangan-angan. Lumrahnya mana-mana kejayaan dicapai bermula dengan angan-angan dan cita-cita untuk mencapainya. Jadi apa yang kita mula berangan untuk menjadi orang yang berangan agar 3, segera kiamat disegerakan ya orang baik ya, dapat dikembali ke dunia, memberitahu kejayaan dirinya pada ahli keluarga, dapat berperang dan mati syahid. Jadi mari kita berangan-angan untuk buat amal soleh menjelang tahun 2021, tingkatkan amal soleh untuk kita bekal berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ini saja, segala yang baik dari Allah, yang lemah dari Ustazah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.